Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz buat dua ni, satu live Google Meet, satu lagi Ustaz record untuk Ustaz share dalam grup kelas nanti. Jadi untuk live ni, alhamdulillah, terima kasih yang hadir. Bagi yang tak sempat tu, bolehlah dengar video Ustaz record ni. Okey. Okey, buka buku teks tajwid. Untuk tingkatan 2, lihat buku teks tajwid. Muka surat 1. Muka surat 1 iaitu hukum nun sakinah dan tanwin. Hukum nun sakinah dan tanwin. Sebelum tu Ustaz nak beritahu kan, dalam kita mempelajari ilmu tajwid, hukum mempelajari ilmu tajwid tidaklah wajib, tetapi membaca Al-Quran bertajwid adalah wajib. Dan orang yang membaca Al-Quran tidak bertajwid berdosa. Jadi mempelajari ilmu tajwid ni adalah fardu kifayah. Dituntut ke atas kita mempelajari ilmu tajwid supaya kita boleh membaca Al-Quran dengan bertajwid. Kan. Okey, lihat muka surat 1 iaitu pengertian nun sakinah dan juga tanwin ataupun hukum nun sakinah dan tanwin. Pengertian dan bahagian nun sakinah dan tanwin, apa yang dimaksudkan dengan nun sakinah? Nun sakinah adalah nun yang tidak berbaris ataupun nun yang bertanda mati. Kita lihat dalam ayat Al-Quran, dalam Al-Quran ada huruf nun yang tak ada baris. Kan? Itulah yang dimaksudkan dengan nun sakinah. Ada juga huruf nun yang bertanda mati. Ada juga huruf nun yang bertanda mati. Tanda mati macam mana? Bulatan dia separuh. Bulatan dia separuh itu adalah nun sakinah. Dan juga apa yang dimaksudkan dengan tanwin? Tanwin ialah nun sakinah tambahan yang berbentuk baris, 2 di atas, 2 di bawah dan juga 2 di depan. Okey, tanwin ni mudah kita nak faham. Makna tanwin ni adalah 2 baris atas, 2 baris bawah dan juga 2 baris hadapan. Itu makna tanwin. Jelas kat situ makna nun sakinah dan juga makna tanwin. Nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan huruf-huruf, maka dia akan jadilah satu hukum. Dia akan jadilah hukum. Tapi tengok dulu dia bertemu dengan huruf apa. Dia bukannya dua-dua nun sakinah dan tanwin, bukan. Dia nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan apa huruf. Kan? Kalau dia bertemu dengan huruf ba, jadilah dia iqlab. Bertemu dia dengan huruf waw, tanwin bertemu huruf waw ataupun nun bertemu huruf waw, jadilah dia idgham. Idgham bila guna ke ma'al guna? Idgham ma'al guna. Okey. Lihat muka surat yang kedua, bentuk nun sakinah ada 3. Kita lihat bentuk-bentuk nun sakinah, iaitu tanpa sebarang tanda. Nun yang tak ada tanda, Al-Quran sekarang ni dia dah jelaskan dah. Dari segi huruf kita dah boleh kenal dah. Kita lihat nun yang tak ada tanda, maksudnya nun yang tak ada baris, tak ada tanda apa-apalah, nunnya kosong. Kan? Dia lebih kepada hukum ikhfa' hakiki ataupun idgham. Mesti nun sakinah tu hukum dia ikhfa' hakiki ataupun idgham. Yang kedua, nun yang tanda mati, iaitu tanda bulat separuh, iaitu tanda mati di atas. Yang ada tanda mati dia tu, nun itu menunjukkan adalah hukum izhar halqi. Yang ketiga, nun yang ada mim kecil tu. Mim yang kecil tu, ini adalah yang dimasukkan huruf mim kecil. Dan nun yang atasnya ada mim kecil tu, itu adalah iqlab. Menunjukkan hukum tersebut adalah iqlab. Jadi iqlab ni nak kenal senang saja. Nun yang ada mim kecil kat atas dia, selepas nun tu ada huruf ba. Itu sudah tentu confirm adalah hukum dia iqlab. Okey, lihat pula bentuk tanwin. Bentuk tanwin pun ada 3. Pertama sekali, bentuk tanwin ni 2 baris atas yang sama panjang. 2 baris atas yang sama panjang, 2 baris bawah yang sama panjang. Dan juga
baris depan dia ada tambahan. Ini dipanggil itba'. Kan, dia lebih kepada hukum izhar. Tanwin tersebut dia lebih kepada hukum izhar. Bentuk tanwin yang kedua, baris yang ada mim kecil. Dia ada mim kecil. Satu baris yang ada mim kecil. Contoh baris atas ada mim kecil, baris bawah ada mim kecil, baris depan ada mim kecil. Ini menunjukkan hukum iqlab. Ini lebih kepada hukum iqlab. Dan tanwin, bentuk tanwin yang ketiga, dia bentuk selari. Dua baris atas yang tidak sama, dua baris bawah yang baris dia tidak sama, dan dua baris hadapan dia sama, iaitu tarkib. Kan, tanwin ini lebih kepada hukum ikhfa dan juga idgham. Sekarang ni kita nak fahamkan bentuk nun sakinah. Ada 3 bentuk. Pertama, nunnya tak ada baris. Kedua, nunnya ada tanda mati separuh ataupun tanda bulat separuh. Yang ketiga, nun tu ada mim kecil. Itu adalah bentuk nun sakinah. Ada 3 bentuk, 3 wajah, 3 rupa. Bentuk tanwin pula ada 3 juga. Pertama, 2 baris yang sama. Yang kedua, baris dia ada mim kecil. Dan yang ketiga, baris dia selari. Ini pula bentuk tanwin. Bila dia bertemu dengan huruf-huruf, kan, barulah dia akan jadi satu hukum. Okey, lihat muka surat yang kedua. Tengok pula perbezaan nun sakinah dan tanwin. Apa dia perbezaannya? Nun sakinah ada pada bacaan dan ada pada tulisan, manakala tanwin ada pada bacaan, tiada pada penulisan. Tengok muka surat 1 tu. Muka surat 2. Nun sakinah ada pada bacaan dan pada tulisan, manakala tanwin ada pada bacaan, tiada pada tulisan. Yang kedua, nun sakinah ada ketika wasal dan ada ketika waqaf, manakala tanwin ada ketika wasal dan tiada ketika waqaf. Maknanya tanwin, hukum tanwin ni, jadikan dia dengung ataupun memasukkan, dia hanya terletak di tengah-tengah ayat sahaja, tengah kalimah sahaja. Di tengah kalimah. Bila dia waqaf, bila berhenti, tak jadi dia hukum, tak jadi dia hukum tanwin tersebut. Kan. Yang ketiga pula, nun sakinah terdapat, tengok muka surat yang ketiga, nombor 3. Nun sakinah terdapat di tengah dan di hujung kalimah, manakala tanwin hanya terdapat di hujung kalimah sahaja. Nun sakinah ni dia terdapat di tengah dan juga di hujung kalimah. Manakala tanwin hanya terdapat di hujung kalimah sahaja. Yang keempat, nun sakinah ada pada kata nama, iaitu isim, kata perbuatan fi'il dan kata sendi harfun. Manakala tanwin hanya terdapat pada isim sahaja. Nun sakinah ni terletak pada kalimah berbentuk kalimah kata nama, kata perbuatan dan juga kata sendi. Tetapi bagi tanwin, dia hanya terletak pada kata isim sahaja, kata nama sahaja. Okey. Ni paling penting ni, bahagian nun sakinah dan tanwin. Muka surat 3. Okey, lihat muka surat 3. Bahagian hukum nun sakinah dan tanwin ni ada 5 bahagian, 5 hukum. Nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan huruf apa, dia akan jadi izhar. Bertemu huruf apa, dia jadi idgham. Bertemu pula huruf apa, dia akan jadi iqlab dan sebagainya. Inilah dia 5 hukum yang terdiri daripada nun sakinah dan tanwin. Okey, yang pertama, izhar halki. Izhar halki. Nanti kita akan belajar huruf-hurufnya. Ni sekarang ni nun sakinah dan tanwin, kan, dia akan jadi hukum izhar halki, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, ikhfa hakiki dan juga iqlab. 5 hukum ini terdiri daripada nun sakinah dan tanwin. Jelas kat situ. Pelajaran nun sakinah dan tanwin ni, kan, masa sekolah kafar lagi dah belajar.
Jadi ini adalah supaya kita refresh balik, kan, ingat balik hukum-hukum tersebut. Supaya apa? Bila kita baca Al-Quran, kita bertambah yakin, ini hukum idgham, idgham bila guna, idgham ma'al guna. Oh, ini izhar, kena baca jelas, kan. Jadi kita kena faham. Sebab baca Al-Quran ni, kan, bertajwid adalah dituntut dan wajib. Allah firman dalam ayat Al-Quran, Allah suruh kita ni baca Al-Quran dengan bertajwid. Kan, apa Allah kata? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran ni dengan tartil. Bacalah Al-Quran dengan bertajwid. Allah yang suruh kita baca Al-Quran bertajwid. Bukannya guru kita suruh baca Al-Quran bertajwid, ayah kita suruh baca Al-Quran saja-saja ke, ibu suruh kita baca Al-Quran saja-saja. Tak. Allah suruh kita baca Al-Quran ni dengan bertajwid. Nabi Muhammad pun pesan, kan, Nabi Muhammad kata apa? Allah suka sangat, innallaha ta'ala yuhibbu an yaqra'ul Quran makana yanzilu bihi. Kan, itulah maksud dia. Sesungguhnya Allah Ta'ala suka pada hambanya yang membaca Al-Quran sebagaimana yang diturunkan. Kan, maknanya baca Al-Quran samalah apa yang Nabi Muhammad baca, sampailah ke sekarang ni. Jadi kita ni dituntut, kan, supaya baca Al-Quran bertajwid. Kalau baca Al-Quran tidak bertajwid, maka berdosa. Okey. Kita masuk bahagian izhar. Kita masuk bahagian izhar. Apa yang dimaksudkan dengan izhar? Izhar dari segi bahasa adalah jelas, nyata dan terang. Makna izhar jelas, nyata dan terang. Dari segi istilah pula, menjelaskan bunyi nun sakinah ataupun tanwin dari makhrajnya tanpa dengung. Jelaskan bunyi apa? Bunyi nun sakinah. Bunyi apa? Bunyi tanwin. Jelaskan dua tu. Jelaskan bunyi nun sakinah ataupun tanwin. Tengoklah, kan, huruf tu bertemu, nun sakinah tu bertemu nun sakinah ataupun tanwin, kan, bertemu dengan hurufnya tanpa dengung, tak dengung. Jelaskan apa? Nun sakinah. Man, jelaskan nun mati tu. An, jelaskan tanwin tu. In, un, jelaskan tanwin tu. Faham? Jelaskan. Okey, huruf izhar halki ni ada 6. Hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Maknanya nun sakinah bertemu dengan hamzah, itu izhar. Tanwin bertemu dengan hamzah, itu izhar. Nun sakinah bertemu dengan huruf ha, itu izhar. Tanwin bertemu dengan huruf ha, itu izhar. Begitulah seterusnya. Okey, tengok juga muka surah 4 yang bawah tu, hukum bacaan izhar halki. Nun sakinah atau tanwin wajib dibaca dengan jelas tanpa dengung. Wajib kita baca nun sakinah ni jelas, tanwin ni jelas dan tidaklah dengung. Faham kat situ? Okey, contoh kat situ. Tengok contoh hamzah. Ni ada 2 contoh. Pertama, contoh satu kalimah. Apa makna satu kalimah? Satu kalimah ni satu perkataan. Contoh kat situ hamzah wayan auna. Hukum kat situ adalah izhar halki. Nun mati bertemu dengan hamzah. Jelaskan bunyi nun mati itu. Wayan auna. Wayan. Nampak? Wayan auna. Itu satu kalimah. Kalau 2 kalimah, maknanya ada 2 perkataan. 2 kalimah. Kalimah pertama man. Kalimah yang kedua amana. Bacaan dia, cara bacaannya ialah man amana. Man amana. Man, jelaskan nun mati itu. Man amana. Contoh untuk tanwin pula, azaban alima. Azaban, jelaskan bunyi tanwin ban. Azaban, sebab tanwin tu selepasnya hamzah. Azaban alima. Begitulah dengan huruf ha. Yanhauna. Yan, jelaskan nun mati. Yanhauna.
min hadin, jelaskan nun mati, min hadin. Fariqan, qan, jelaskan tanwin, fariqan hada. Ain, contoh untuk ain, an'amta, an'amta, jelaskan nun mati itu bertemu dengan huruf ain. Jelaskan nun mati, an'amta. Man amila, man, jelaskan nun mati, man amila. Contoh untuk tanwin, sami'an, jelaskan tanwin an, sami'an alima. Sami'an alima, tanwin bertemu huruf ain. Lepas huruf tanwin tu huruf ain. Bukannya huruf ain bertemu dengan ain. Tak, tanwin tu bertemu dengan huruf ain. Tengok seterusnya pula huruf ha. Contoh untuk huruf ha, watan hituna, tan, jelaskan nun mati, watan hituna. Untuk dua kalimah, min, jelaskan nun mati, min hakimin, min hakimin. Nampak? Aliman, jelaskan tanwin yang terletak pada huruf ma tu, man jadinya. Aliman, man, jelaskan, aliman hakima, aliman hakima. Seterusnya huruf gha. Fasayun, jelaskan nun mati, fasayun ghiduna, fasayun ghiduna, fasayun ghiduna. Kedua, min ghammin, afuwan, wan, jelaskan tanwin tu, afuwan ghafura. Huruf kha, wal munkhaniqatu, mun, jelaskan nun mati, wal munkhaniqatu. Dua kalimah, faman, nun mati, faman khafa. Untuk tanwin, latifan, fan, jelaskan tanwin, latifan khabira.